Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 6 sekalian. Okey, jadi pada hari ini kita teruskan lagi dengan sesi PDBR kita dengan topik wang ya, dan objektif kita pada pagi ini adalah di akhir sesi PDBR ini murid-murid mengetahui cara-cara untuk menyelesaikan masalah harian melibatkan pengiraan bil dan rebate. Okey, dan kriteria kejayaan kita pada hari ini adalah murid-murid akan dapat menyelesaikan dengan betul soalan penyelesaian masalah melibatkan pengiraan bil dan rebate. Dan murid-murid sila lihat buku teks pada muka surat 72 dan 73. Jadi sebelum kita teruskan lagi dengan pengiraan bil dan rebate, kita kena tahu dulu apakah yang dimaksudkan dengan bil ya. Okey, bil secara masuk istilah ni adalah penyata bertulis tentang pembelian sesuatu barang atau perkhidmatan yang diterima. Okey. Jadi cikgu ambil contoh bil-bil yang biasanya berada di rumah anda. Okey, yang pertama sekali bil Astro ya. Bil Astro ni yang melibatkan TV anda lah, rancangan TV. Okey. Jadi ini contoh bil Astro yang ada. Okey, jadi di sini terdapat butiran. Di sini butiran penggunaan. Jadi anda boleh bacalah butiran penggunaannya. Okey, dan di bawah ni ada disertakan dengan jumlah perlu dibayar ya. Jumlah perlu dibayar ni biasanya dia secara bulanan lah. Okey, seterusnya bil yang biasanya berada di rumah anda ialah bil elektrik ya, bil elektrik. Okey, jadi di sini ya, di sini butiran penggunaan bil elektrik di rumah anda. Anda boleh bacalah untuk mengetahui butirannya secara lanjut. Okey. Dan apa yang cikgu tekankan, okey, ini jumlah yang perlu dibayar di setiap bulan. Okey ya. Sama juga di atas pun ada disertakan jumlah yang perlu dibayar untuk setiap bulan. Okey. Untuk contoh ni RM311.90 lah, agak tinggi lah ya. Okey. Dan seterusnya bil yang biasanya berada di rumah anda ialah bil air ya. Bil air sama juga, cuma nampaknya bil air ni lebih ringkas sedikit. Terdapat juga butiran secara ringkas, butiran penggunaan di sini ya, dan jumlah yang perlu dibayar ialah RM400.38 ya, pun tinggi juga. Okey, jadi sama-samalah kita bantu mak ayah untuk menjimatkan bilangan bil yang terdapat di rumah anda. Okey, jadi seterusnya ini ialah contoh rebate yang biasanya anda lihat. Okey, jadi apakah maksud rebate? Rebate ialah potongan daripada sejumlah bayaran atau pemulangan sebahagian wang selepas pembelian barangan. Okey, jadi rebate dengan diskaun ni dia ada lebih kurang kesamaan ya. Jadi kita depan kita tengok apakah perbezaan di antara rebate dan diskaun. Terdapat perbezaannya. Okey, jadi di sini cikgu ada sertakan beberapa contoh rebate yang biasanya anda lihat ya. Contohnya di sini rebate sehingga 15% ya. Okey, ini jualan rumah lah. Okey, yang kedua 3% rebate insurans kereta untuk pemandu berhemah. Yang ketiga ya, peraduan duit raya Speed Home telah tiba. Okey, dah tamat pun peraduan tamat pada 12 Mei 2021. Okey, dan dia kata sini sertai dan menang rebate tunai berjumlah 1,500 atau 250. Dan yang akhir sekali ni program rebate bil elektrik RM40 kepada keluarga miskin tegar dan miskin yang berdaftar dan disahkan dalam sistem e-kasih. Okey, jadi apa yang cikgu nak kamu faham bahawa ya, dan semua faham bahawa rebate ni boleh dinyatakan dalam bentuk peratus pun boleh, seperti ni 15%, 3%, dan juga rebate ni boleh dinyatakan dalam bentuk tunai. Macam ni 1,500 atau 250, dan sini RM40. Okey, jadi kalau diskaun tu pun sama juga, dia ada bentuk tunai dan juga bentuk peratus. Tapi kita tengok lepas ni apakah perbezaannya. Baik murid-murid, kita teruskan dengan contoh soalan yang pertama ya. Soalan yang pertama ni soalan yang melibatkan rebate. Okey, kita lihat kepada dialog di antara pekedai dan juga pembeli. Okey, dia kata, pekedai kata jumlah bayaran ialah RM209.50. Oh, saya ada kupon rebate RM5 pada minggu lepas. Ini kuponnya. Okey, jadi kita lihat ya,
gambar yang kedua, baiklah puan hanya bayar RM204.50. Puan dapat lagi kupon rebate untuk pembelian pada kali ini. Ini resit puan dan kupon itu. Terima kasih. Okay, jadi kita lihat ya, kita lihat bil yang didapati oleh yang Puan Sunita terima. Okey, ya, lihat di sebelah kanan gambar ni ya, di sebelah kiri ganda. Okey, minyak masak sekian harga RM29.40, beras RM91.50, jak RM88.60. Okey, kita beri tumpuan kepada jumlah harga di sini ya. Jumlah harga di sini RM209.50. Okey, itu jumlah harga yang Puan Sunita perlu bayar untuk barangan yang dibeli. Okey, tetapi Puan Sunita ada rebate RM5. RM5 ya, seperti yang dinyatakan dalam gambar ni. Saya ada kupon RM5 pada minggu lepas, ini kuponnya. Okey, jadi apa berlaku pada jumlah bayaran yang perlu dibayar oleh Puan Sunita? Okey, apa berlaku? Ya, jumlah bayarannya berkurangan. Ya, RM RM209.50, kita perlu tolakkan dengan rebate yang Puan Sunita ada. Tolak RM5. Okey, jadi jumlahnya ialah sifar tak sifar, sifar, 5 tolak sifar, 5. Okey, 9 tolak 5, 4. Sifar tidak berubah dan 2 pun tidak berubah. Jadi Puan Sunita sebenarnya hanya membayar RM204.50 dan tunai dia RM204.50. Okey, jadi apa yang berlaku pada harga tersebut? Harga akan ditolakkan dengan rebate yang didapati oleh Puan Sunita. Okay, kita lihat pula pada pembelian pada hari ini. Contohnya pada hari ini dia kata Pasaraya tu dia kata rebate RM5 bagi setiap pembelian RM100. Rebate ni macam ni lah. Dia mesti kita bayar dulu, kemudian baru kita dapat pengurangan harga. Jadi kita lihat pada soalan robot ni, berapa keping kupon rebate yang Puan Sunita dapat? Bolehkah kamu terangkan sebabnya? Okey, jadi pada kali ini Puan Sunita membelanjakan RM204.50. Okey, dan Pasaraya itu telah menyatakan bahawa rebate RM5 bagi setiap pembelian RM100. Jadi kita lihat Puan Sunita telah membelanjakan lebih daripada RM100, malahan sebanyak RM200. Okey, jadi untuk 100 yang pertama, ya, Puan Sunita dapat rebate bersama dengan RM5. Ni rebate dia. Ya, okey, cikgu buat garisan ke dia rebate dia. Okey, ini pembelian dia. Ya, pembelian dia dan rebate dia. Okey, pembelian dan rebate. Okey, untuk 100 yang pertama dia dapat RM5. Jadi masih ada baki lagi. Untuk 100 yang kedua, ya, Puan Sunita dapat RM5 lagi. Ya. Okey, dan baki daripada pembeliannya tinggal RM4.50. Dan ini tak ada rebate lah. Ya, sebab rebate tu mesti genap RM100. Maksudnya jumlah rebate yang Puan Sunita dapat setelah untuk pembelian pada hari ini ialah RM5 tambah RM5 bersama dengan RM10. Okey, maksudnya Puan Sunita mendapat 2 keping rebate ya untuk pembelian kali ini, yang mana Puan Sunita boleh gunakan untuk mengurangkan harga pada pembelian seterusnya. Itu maksudnya rebate. Okey ya, rebate ni kita ulang balik ya. Rebate tu maksudnya potongan daripada sejumlah bayaran atau pemulangan sebahagian wang selepas pembelian barangan ya. Ini mesti selepas pembelian barangan ada rebate, wang tu dipulangkan semula. Okey, faham ya? Seterusnya kita lihat kepada contoh soalan 2. Soalan yang melibatkan bil ya. Okey, jadi kita baca soalan. Jadual yang tidak lengkap di bawah adalah sebahagian daripada barang yang dibeli oleh Puan Nimas. Jadi soalan dia, Puan Nimas bayar RM100 dan menerima baki RM15. Berapakah harga sebuku mentega? Jadi kita lihat perincian yang berikan di dalam jadual tersebut. Okay, jadi kuantiti 2, kuantiti itu jumlah barangan tersebut 2. Barang
susu tepung, harga unit. Harga unit ni mesti anda faham ya, harga satu. Maksudnya kalau susu tepung tu berapa harga satu tin susu tepung. Jadi dah harga RM30 dan jumlah harga untuk dua ialah RM70. Okey, selesai. Okey, dan kuantiti untuk mentega ada 2 dan harga unit tidak diketahui, harga keseluruhan pun tidak diketahui dan jumlah harga susu tepung dan mentega pun tidak diketahui. Tapi maklumatnya ialah Puan Nimas membayar RM100 dan menerima baki RM15. Berapakah harga sebuku mentega? Okey, jadi langkah pertamanya kita boleh kenal pasti berapakah jumlah wang yang telah dibelanjakan oleh Puan Sunita untuk membeli kedua-dua jenis barang tersebut. Jadi kita ambil maklumat daripada soalan. Okey. Jadi jumlah yang Puan Nimas belanjakan, jumlah yang dibelanjakan okey, jumlah yang dibelanjakan bersama dengan RM RM100 tolak RM RM15. Okey, baki itu kita tolaklah sebab baki itu tidak dibelanjakan. Okey, jadi kita tolakkan, dapat berapa? Dapat RM RM85. RM85. Okey, apa maksud RM85 ni? Maksudnya jumlah besar di sini. Okay, cikgu tukar ke warna pen ni supaya tempat lebih jelas. Okey, jumlah besar dia RM85. Okey, RM85. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu langkah seterusnya kita perlu tolakkan dengan harga keseluruhan untuk susu tepung. Jadi cikgu labelkan di sini langkah yang pertama. Ini langkah yang kedua. Okey. Langkah kedua, jumlah tadi RM85 kita tolakkan dengan harga susu tepung tersebut. Okey, jadi baru kita akan dapat jumlah harga mentega. Okey, kita dapat jumlah harga mentega dengan melakukan penolakan RM85 tolakkan dengan RM70. Okey, RM70 tu mana cikgu dapat RM70? Harga susu tepung. RM85 mana cikgu dapat? Jumlah harga yang dibelanjakan oleh Puan Nimas. Okey, jadi 85 tolak 70 dapatlah RM 5 tolak 0 5, 8 tolak 7 1. RM RM15. Apa maksud RM15? Maksudnya harga keseluruhan untuk mentega ialah RM RM15. Okey. Jadi seterusnya soalan ni berkehendakkan anda mencari harga sebuku, sebuku mentega. Sebuku ni ialah penjodoh bilangan untuk mentega, bukan harga buku dan mentega. Ya, sebuku mentega je satu mentega. Okey, jadi yang di sini Puan Nimas telah bayar RM15 untuk harga 2 mentega. Okey, jadi harga sebuku mentega, apa operasi nak buat? Ya, kalau 2 RM15, kalau 1 macam mana? Apa dia? Bahagi ya. Okey, betul lah bahagi ya. RM15 bahagi 2. Dapat apa? RM7.50. Okey, jika anda tak mahir nak bahagi secara congak, okey, buatlah pembahagian macam biasa, gunakan kaedah lazim ya. 15 bagi 2 RM7.50. Okey, cikgu buatlah untuk kemudahan anda Okey, RM15 cukup pada sebelah sini ya. RM15 bahagi 2 di 15 bahagi 2 gitu. Okey, jadi kita ingat CP2. Jadi CP2 pada hampir berapa? Dengan 15 berapa? 7 ya. 7 darab 2 14. Jadi baki 1 sifar. Okey, ingat ya, untuk wang tidak ada istilah baki. Ya, jadi kalau bertemu yang keadaan begini, jangan risau, jangan panik. Apa yang perlu anda buat, anda letak satu titik perpuluhan sen dan buat satu sifar, dan sifar tu turunkan ke bawah. Jadi 10 bahagi 2 dapat 5 ya. 5. Okey, 5 darab 2 10.
tolak sifar. Okey. 7.5 ni maksudnya RM7.50. Cikgu harap anda semua faham ya. Membahagi ya. Sebenarnya bahagi wang tidak ada istilah baki. Mesti kita selesaikan tanpa baki. Lihat contoh soalan 3. Soalan ni kata, lihat gambar di bawah, apakah beza antara rebate dan diskaun? Okay, rebate dan diskaun. Kita lihat pada dua contoh kalkulator di gambar ini. Okay, model X RM RM80, diskaun 50%. Okay, apa yang nurse dia kata, apabila mendapat diskaun, saya hanya bayar RM40 di kaunter bayaran untuk membeli kalkulator model X. Okay, dan laki ni macam peguam ni, macam hakim pun ada. Okay, dia kata dia model Y RM80, kupon rebate 50%. Jadi 50% bersama dengan 50% darab RM80 bersama RM40. Okey, andai anda tidak faham bagaimana untuk mengira diskaun begini, mengira peratus begini, sila lihat pada video cikgu untuk kelas sebelum ini. Cikgu ada letakkan link dia di description di bawah. Sila lihat bagaimana kita nak melakukan pengiraan begini ya. 50% bukan makna RM50. Jadi kita kena buat pengiraan begini. Okey. Maksudnya kupon tu 50%, RM40. Jadi apa yang hakim ni kata, apabila saya menyerahkan kupon rebate untuk bayaran kalkulator model Y, saya membayar RM40 sahaja. Okey, jadi cuba kita lihat apakah perbezaan di antara rebate dan diskaun. Okay. Jadi jika kita dapat lihat secara nyata, kalau diskaun kita hanya bayar harga selepas diskaun, tetapi rebate kita kena bayar harga penuh dan kemudian bila ada kupon rebate baru kita dapat pengurangan harga tersebut ya. Okey, jadi melihat pada soalan yang dikemukakan oleh robot ni, jika kamu seorang peniaga, cara manakah yang kamu pilih? Rebate atau diskaun? Okey, nak guna cara rebate atau cara diskaun? Mana satu cara yang anda rasakan lebih menarik jika anda seorang peniaga? Okey, cuba fikirkan dan boleh bagi tahu cikgu, boleh PM dengan cikgu. Cakap saya nak gunakan rebate sebab rebate mempunyai kelebihan dari segi sekian. Ataupun saya nak gunakan diskaun sebab diskaun ada kelebihan dari segi sekian. Okey. Jadi kelas lepas ini cikgu akan kongsikan mana satu yang lebih menarik rebate atau diskaun berdasarkan kepada pemerhatian cikgu. Baiklah, mula-mula kita sampai kepada bahagian terakhir kita, iaitu latihan pengukuhan. Okay, untuk latihan pengukuhan ini, cikgu nak anda semua buka buku teks muka surat 78 ya. 78. Dan latihan ini cikgu nak anda semua buat dalam buku MT1 atau MT2 terpulang. Jika anda hanya ada MT1, buatlah dalam MT1, dan begitu juga jika anda ada hanya MT2, buatlah dalam buku MT2. Dan jika anda ada kedua-dua buku, pilihlah mana-mana buku yang anda sukai untuk buat latihan di bawah ini. Okey, jadi buka muka 78. Jadi cikgu nak anda buat soalan nombor C dan D. Okey, cuba kita lihat soalan C ya. Aku besarkan sikit paparan. Okey, buku teks anda ya. Soalan C. Okey, raja di sebelah menunjukkan bil yang tidak lengkap. Okey, kita dah tengok satu contoh bil tadi. Jadi soalan dia, hitung jumlah harga yang perlu dibayar oleh Daim. Okey, kita lihat yang kedua. Rebate rebate RM10 diberikan untuk setiap pembelian RM100 ke atas. Berapakah jumlah rebate yang diterima? Senang saja. Contoh yang terjadi kita dah buat sama-sama. Ya, cuba lihat pada contoh video cikgu ni. Cuba ulang balik ya. Okey. Jadi cat biru laut 4 darab RM75. Anda carilah jumlah keseluruhan untuk cat biru laut. Cat hijau muda pun sama, dan cat merah jambu pun sama. Okey.
Jadi anda bila kemudian anda tambahlah kesemuanya ya di antara ketiga-tiga jenis cat dan dapatlah jumlah harga keseluruhannya. Daripada harga keseluruhan tu anda boleh rangkumkan berapa rebate yang diterima oleh Daim. Ingat setiap RM100 dapat RM10 rebate. Dah selesai ya. C. Lihat C. Raja di sebelah menunjukkan harga sebuah penapis air dan sebuah ketuhar gelombang mikro. Reka mempunyai RM3,121. Dia membeli dua barangan itu dengan potongan harga sebanyak 25%. Berapakah baki wangnya? Okey. Jadi mesti kita ingat, mesti anda semua ingat 25% bukan maksudnya RM25. Salah ya, ini salah. Ya. Cikgu tekankan sekali lagi, ini salah. Ya. Okey, jadi apabila dapat dalam bentuk peratusan, kita harus melakukan pendaraban di antara pecahan wajah dan nombor bercampur, dan dalam sini ringgit lah. Okey, yang pertama sekali anda kira jumlah harga. Kira jumlah harga. Ya, harga untuk harga untuk penapis air dan ketuhar gelombang tersebut. Okey. Selesai, kiralah berapa diskaun yang diterima. Okey. Cuba lihat balik video cikgu untuk kelas sebelum ini. Cikgu letakkan di ruangan description di bawah ya. 25/100 darabkan dengan jumlah harga yang anda dapat tadi. Kemudian yang ketiga, okey. Berapakah harga ya selepas diskaun? Okey, apa nak buat? Tolakkan harga asal, tolak harga diskaun. Okey, dapatlah RM. Okey. Dan yang keempat, baki. Baki tu apa? Baki tu setelah reka beli. Okey, jadi duit dia RM RM3,121. Okey, baki dia tolaklah dengan RM yang dia kena bayar untuk kedua-dua harga tadi. Ya, harga daripada diskaun tadi. Okey, berapa dapat baki dia berapa? Okay, tolong cari ya. Cikgu dah bagi jalan kerja dia. Tolong cari, tukar dalam bentuk nombor. Okey, selesai untuk soalan dalam buku teks. Hanya dua sahaja. Okey. Dan seterusnya soalan dalam buku aktiviti. Okey, buku aktiviti anda sila buka muka surat 40 ya. Sila buka muka surat 40. Lihat kepada soalan B. Bahagian A kita dah buat pada kelas yang lepas. Cuba lihat pada bahagian B. Okey, jadi kita baca soalan dia. Lengkapkan isi tempat kosong. Ini menunjukkan bil ya, bil yang tidak lengkap. Okey, jadi sama juga contoh pun tadi kita dah bincangkan. Okay. Contoh sini kuantiti 4 kg barang gula harga seunit, ataupun contohnya harga seunit maksudnya harga 1 kilo lah. 1 kilo gula tu berapa? Okey, jadi jumlah harga RM11.40. Okey, di sini kamu boleh kira berapa harga seunit. Dengan cara apa? Bahagi. RM11.40 bahagikan dengan 4, boleh dapat harga 1 kilo gula. Okey, selesai. Kemudian di sini lihat kata kunci dia, lihat pada ruang kosong saja yang perlu dipenuhkan. Okey. Yang kedua, kuantiti 3 barang jam. Harga seunit dah RM7.50. Jadi kiralah harga untuk ketiga-tiga jam tersebut. Jadi boleh buat darab, boleh tambah berulang pun boleh. Dan kemudian yang ketiga, harga untuk biskut kita dapat, dan harga untuk satu unit, maksud satu tin biskut tu ialah RM8. Jadi apa kita buat? Kita bahagikan 48 bahagi 8, dapatlah berapa kuantiti yang kita beli, berapa tin yang kita beli. Okey, selesai ya. Okay, jadi di sini cikgu letakkan sedikit nota untuk memudahkan anda semua menjawab. Ini maksudnya RM RM11.40 bahagikan dengan 4, selesai. Ini RM RM7.50 darabkan dengan 3, selesai. Di sini bawah sekali RM48. Okey, bahagikan dengan RM
RM8. Senang je. RM8 bagi RM8 nampak macam susah ni. Tapi senang aja sebenarnya. Berapa tin yang kita beli. Okey, jadi setelah dapat ke semua tu, dapat harga untuk ketiga jenis barangan ni, barulah kita boleh cari jumlah pada siapa? Tambah. Okay, selesai. Nombor 2 ni tak perlu buat sebab 2 ni kita belum sentuh lagi. Kita akan sentuh pada kelas yang akan datang. Invoice belum tangguh buat ya, bukan tak perlu buat, tangguh buat. Kemudian yang ketiga, rebate tunai. Okey, rebate tunai ya. Okey. Jadi apa soalan dia? Puan Amirah membeli barang yang berharga RM120. Rebate tunai yang diperoleh adalah, kamu carilah rebate tunai. Okey, yang kedua, Encik Siba membeli barang yang berharga RM299. Rebate tunai yang diperolehnya ialah pun sama juga. Dari dia boleh kira. Okey, kita lihat pada penerangannya. RM50 rebate tunai dengan pembelian 300 ke atas. RM20 rebate tunai, RM20 rebate tunai dengan pembelian 200 ke atas. RM5 rebate tunai dengan pembelian 100 ke atas. Jadi kita boleh anda semua cuba kira lah berapa rebate yang diterima oleh Puan Aminah dan Encik Siba. Kita dah buat contohnya soalan tadi. Okey, dan soalan tersebut cikgu harap anda semua boleh screenshot jalan kerja soalan-soalan di atas dan hantarkan pada pautan di bawah ini. Pautan ini cikgu akan sertakan di ruangan description di bawah. Okey. Jadi itu saja cikgu untuk kali ini. Diharapkan anda semua faham apa yang cikgu cuba sampaikan pada hari ini, iaitu bagaimana kita nak memahami apakah yang dinamakan rebate dan juga bil. Dan kita dah buat sedikit soalan yang masalah harian yang melibatkan pengiraan bil dan rebate. Jadi cikgu harap anda semua boleh menjawab latihan pengukuhan dengan baik, dan cikgu harap cikgu menunggu jawapan daripada anda melalui WhatsApp yang melalui pautan yang cikgu sediakan. Cikgu harap kamu dapat lakukan. Jika tidak tahu, bolehlah bertanya dengan cikgu. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya anda baru saja berjumpa dengan channel cikgu ini, cikgu hargai dengan anda klik butang like dan subscribe. Dan seandainya anda rasakan video cikgu dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan anda yang lain, cikgu hargai dengan klik button share. Jadi itu saja cikgu untuk kali ini. Kita berjumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.